Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni tu akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni hari agak yang happy sikit kat Zul. Sebab apa? Zul punya Facebook punya dah pun monetize. So anda akan tengoklah banyak iklan lah. Maybe Zul tak tahu, Zul tak pernah tengok lagi. So maybe akan ada iklan lah, iklan di Zul punya video. So guys, kalau iklan sikit-sikit tu tak payahlah skip. So, kalau banyak-banyak tu sampai 2 minit, skip je lah. Baru 2 minit banyak sangat tu kan. Guys, let's go guys. Kita review market secara keseluruhan dulu di coin market cap untuk tengok apa yang berlaku. So secara keseluruhan untuk hari ni, tempoh 12 jam daripada 8 pagi hingga ke 8 malam. Untuk tempoh 24 hours kita perlu tunggu 8 pagi ke 8 pagi besok lah. So itu orang kata waktu Malaysia lah, waktu Malaysia punya time. Tu kalau kita tengok apa yang akan berlaku, apa yang dah berlaku tempoh 12 jam untuk hari ini di coin market cap. So kalau kita tengok macam biasa, untuk siapa yang masih baru, ini data-data yang kata penting lah, data yang main utama. Yang lain-lain tu anda boleh kata discover ni lah, mungkin boleh belek-belek ni lah, tekan ni apa-apa ni. So kat situ. So yang pertama, yang penting kali kita perlu tengok adalah total market cap. So jumlah kewangan dalam kripto. So kripto ni Bitcoin apa semua tu lah. So dalam market cap berada sekarang 2.03 trilion. So untuk melakukan performance hari ini, kita berlaku pengurangan hampir 5%. So macam biasa tu juga, bila total market berkurangan, harga coin pun akan berkurangan. Coin mana yang berkurang? Semua coin akan berlaku pengurangan, banyak atau sikit bergantung kepada performance sesuatu coin tu. Dan untuk volume, so volume hari ni 121. So banyak transaksi. So transaksi ni selalunya volume ni transaksi yang berada di trading lah, buy di spot, selalunya yang leverage lah dia akan kira. So untuk hari ni volume yang banyak 9% lah, peningkatan 9%. So meaning maybe ada banyak yang letak sell punya short punya position lah, sebab tu ada position banyak. So kalau ada volume yang tinggi, ini bermakna kita ada pergerakan yang banyak lah, ada pergerakan naik turun tu yang banyak, tak lah kata sideways je ataupun pergerakan boring. So untuk dominan BTC untuk hari ini, BTC 44%, Ethereum 18.1. So untuk pagi tadi Ethereum hanyalah 43.8. So tengok berlaku penurunan tu disebabkan hari ni dominan BTC meningkat. So expected untuk harga pengurangan dalam Bitcoin lebih banyak berbanding altcoin lain. So sama juga sekiranya total market meningkat dan BTC meningkat, BTC dominan meningkat, kita akan nampak harga BTC akan meningkat dengan drastik. Berbanding kalau kita tengok total market meningkat, dominan berturun, kita akan tengok harga Bitcoin tak melakukan kenaikan, naik juga, cuma naik sikit, tapi altcoin akan melakukan kenaikan. So itu antara teknik-teknik lah nak baca ni. Bila anda faham tu, bila anda faham macam mana pergerakan market, total market dominan tu, which is anda dah kata one step ahead lah untuk dalam crypto ni. Ada sedikit kata good skill lah anda dapat baca. Orang kata tengok baca ini pun dah tahu, tak perlu tengok chart, dah tahu lah. Oh ini kita tengok, oh ini berlaku market turun tu, dominan naik. Oh so meaning Bitcoin lah, harga Bitcoin yang akan jatuh banyak lah. Lain-lain altcoin mungkin tak jatuh banyak. So nanti kita tengok chart, kita akan uji betul ke ataupun tak. So guys, let's go, kita pergi ke harga semasa. Kita check dulu harga semasa untuk Bitcoin hari ni untuk malam ni berada di 47.5k. So penurunan banyak 3.73%. Untuk Ethereum kalau ikutkan pagi tadi dalam 3.2, now 3.128. So pengurangan dalam tak lebih pun $100. So untuk dalam persen 5.54%. So untuk Cardano daripada 2.8 $2.9, pengurangan hampir 8%, 7.59. So orang kata penurunan banyak hampir 20, tak kurang pada 20%, less than 20 sen lah total, tapi still lagi pengurangan 7.6. So expected kalau 2.6, kalau retrace balik ke 2.4 tu adalah very good position untuk buy lah. Untuk apa? Kalau retrace balik 2.4, orang kata retrace balik di all time high lama, itu antara salah satu secara teknikal lah, adalah very good retracement. Kat situ boleh ambil sikit opportunity untuk buy, tapi bukanlah buy untuk jangan knock in ataupun per stay minyak. Macam juga gunakan teknik 10%. Whatever dekat good position untuk buy, masuk je 10%. Tu kalau dia drop lagi, kita masih ada lagi modal untuk buy lagi. So untuk kata dollar cost average, itulah panggil dollar cost average. So sekiranya ada good position, kita buy. Kalau tak ada, kita hold aja, kita timpan je dana. Sebab apa? Given time memang akan ada good retracement, dan bila ada good retracement, kita ada modal, kita boleh buy. Tu jangan kata menghabiskan modal lah. So untuk Binance 508 ke 480. So dropping sikit je 2.7.
So expected tu 2.8 ni aku kata drop balik ke major support lah. Sebelum ni kita support lah 470 saya tak silap, 470, 450, net resistance 530. So daripada 510 drop balik betul dalam balik ke support lah. So adakah support itu akan bertahan? Tu nanti kita akan tengok secara review market di chart dan tengok lah adakah akan berlaku lagi pengurangan. So untuk RSP 1.15, so penurunan 7%. So mostly macam itulah short short story. Hari ni memang semua price melakukan kejatuhan. So kejatuhan tu adakah kejatuhan yang bad atau tak? Jadi kita akan tengok lah di BTC. Sebab apa? BTC sekarang BTC drop yang teruk, kita expected semua coin akan drop dengan teruk jugalah. So kata Bitcoin ni menentukan segalanya. So guys, let's go kita pergi ke coin market cap dulu. Sorry, ke total ke trading view untuk review chart technical analysis. So untuk siapa yang follow Zul di Facebook, sebenarnya dia dah tahu dah sebenarnya apa yang Zul cakap ni sama je Zul terang Facebook. Sebab apa? Ikutkan di Facebook sebenarnya Zul dah terang kan, Zul dah terang panjang lebar kat sini. Zul ada terangkan apa yang berlaku sekiranya negatif punya movement ataupun positif punya movement. So siapa yang dah follow Zul punya Facebook ada link di bawah, Zul follow. Sebab yes, Zul taklah share hari-hari, tapi kalau ada good ada pergerakan movement cantik, pergerakan tak boring, tak sideways, so akan share dekat sini lah. So apa potensi yang berlaku, Zul terangkan apa berlaku. So kat sini memang Zul lebih kata macam contoh ada member kita ni tanya, contoh kat sini ada post dia punya chart. So yang ni macam Zul suka lah. Zul nak community kita ni macam belajar lah. So ada screenshot ni, Zul tengok, oh betul. So macam ni dia kat di same time kita takut nama kibri. So taklah tunjuk chart tu, walaupun kalau malu pun just PM tu, tapi screen dia punya chart dan boleh tanya tu, betul tak ni chart ni betul tak draw. So kalau tu tengok ada salah sikit, mungkin tu boleh tengok okey yang ni draw kat sini, yang ni trend line ni salah, ambil sini. So kalau tak nak belajar tu boleh lah tu PM tu tak masalah pun lah. Kalau nak PM tu tanya pasal tu, tapi kalau tanya kat mana boleh buy tu susah lagi lah. Tu boleh tu lebih suka orang tanya chart ni okey tak, macam ni okey. So kalau tanya okey, kalau jatuh sini boleh buy tak, okey. Kalau kata jatuh ni buy support, so which lah orang kata yang soalan-soalan macam tu lebih kata untuk kalau anda nak berjaya ke depan, tanya soalan macam tu lah. So orang kata jangan tanya entry nak buy kat mana. So tanya chart tu dah betul ke tak. So belajar charting senang je. Bila anda dah biasa charting tu, memang anda boleh kata baca pergerakan market tu senang je. So untuk market cap, apa yang tu cakapkan untuk market cap sekiranya semalam untuk pagi tadi tu ada ni monitor ni, kemudian kita dapat break. So macam cakap, kita ada point-point untuk support. Pertama kali sekiranya kita ada bounce ni, very good. Macam cakap, kalau kita drop pun, kita drop masih ada lagi 1.9 punya. So kita almost sampai di 1.9. So macam dia cakap, sekiranya total market at least jatuh di kawasan ni, so hanya nampak apa yang akan berlaku di Bitcoin probably akan hanya jatuh di kawasan trendline. So nanti tu akan bagi ke chart Bitcoin untuk turunkan. So now untuk total market secara keseluruhan, so sebab apa kita perlu baca total market punya chart? Sebab apa total market ni menentukan sama ada price coin tu akan naik atau turun. Sekiranya total market berkurangan, kita akan expect harga coin akan melakukan kejatuhan. Sekiranya total market meningkat, kita akan expect melakukan harga coin akan melakukan. Coin mana tak penting, yang penting harga coin akan naik. Sebab apa? Total market ni menunjukkan kata performance crypto. So total market meningkat, bagus untuk harga semua coin. Bila total market meningkat, ini menandakan harga coin melakukan kejatuhan. So untuk sekarang ni, apa yang Zul expected kan, kita akan pergi 4 hours. 4 hours lebih nampak chart lebih luas. So ini 4 hours punya. So macam cakap, pertama kali kita di dalam box major resistance. Peluang opportunity untuk break resistance adalah very good untuk long term. Tapi kita belum berjaya lagi, masih struggle untuk break. So sebelum ni Zul ada monitor falling rising wedge. So price target dia adalah almost ke sini. So kita pun sedang menuju ke kawasan ni. Almost kalau ikutkan candle yang ni, candle sekarang pukul apa? Pukul 8. So candle pukul 4 tadi dah turun. Now candle pukul 8, adakah akan melakukan atas atau bawah? So expected dia akan drop at least ke 1.9 ataupun drop bawah lagi, tak pasti. Tapi sekiranya break yang ini, kita expected net support adalah dah di kawasan 1.8 ataupun orang kata last aku kata nak jatuh tu di kawasan ni lah. Tu kita ada step dia. So now kita ada yang ini good support, yang ni good support, yang ni good support. So price boleh jatuh mana? So jatuh bawah, walaupun
sekiranya ini berlaku, kita akan nampak good retracement lah. So cuma apa yang kita tak nak tengok, price itu drop bawah daripada 1.3. Drop pada bawah ni kita akan kata kita kembali pada bear run market ataupun dalam bear market lah. Nah, kita masih lagi dalam bullish walaupun total market drop sampai ke 1.5, kita masih lagi dalam pergerakan bullish. Sebab apa? Lower low, higher high, lower high untuk buat higher high. Kalau kita tengok lower low, higher high, break bawah ni, kita akan expected price akan buat higher low, kemudian buat lower low. Kita akan expected price buat lower low. So yang ni yang kita tak nak, sebab tu cakap price tak boleh break bawah ni. Kalau break ni, kita kata dia punya mood tu, mood bearish balik lah untuk price lebih jatuh ke bawah. So macam total market jatuh, memang kita akan tengok harga coin akan jatuh. So itu saja orang kata pergerakan total market dengan coin. Apa yang menyebabkan total market jatuh dan naik disebabkan kenaikan coin ataupun kejatuhan coin, harga coin. So nak macam mana untuk yang ni, dah pun juga expected untuk at least kita sampai di kawasan ni, mana-mana di kawasan bawah ni. Dan sekiranya total market drop ni, apa akan jadi kepada Bitcoin? Untuk sekarang tu hanya expect untuk price tu jatuh bawah ni. Kalau break ni, kita akan expect ada lagi kita punya support bawah ni. So sekarang nak tengok sekiranya Zul expected sampai sini, Zul hopefully dia boleh bounce ke atas. Kalau bounce ke atas, kita akan expect price akan naik balik. So now kita tak perlu fikir dia bounce atau tidak, kita fikir sekiranya price tu jatuh kat sini, kat manakah harga coin. Yang pertama Bitcoin, kita akan tengok ke Bitcoin sekiranya jatuh bawah tu. So macam tu cakapkan untuk pagi tadi di Facebook tu, Zul ada expected untuk price itu, macam pagi tadi Zul ada cakap sekiranya total market drop ke kawasan trendline ataupun pergi ke kawasan ni, Zul hanya expected untuk Bitcoin jatuh ke kawasan trendline. Malam ni dah pun kita nampak betul-betul di kawasan trendline. So macam cakap sekiranya total market ni, Zul expected total market ni mungkin ada sedikit bounce ke atas. Sebab apa bounce ke atas? Kat sini Zul ada nampak kita boleh buat trendline. So 1 hour, 2 hour. So kita nampak satu trendline untuk total market. Yang ini ambil yang ini, so yang ni. So kita nampak price ini boleh naik, masuk balik kawasan ni dan pergi sebelum ni dan melakukan kejatuhan balik. So adakah jatuh atau tidak, tapi dia ada nampak lagi opportunity untuk ini pergi ke atas ni. Tapi adakah mampu pergi atas ni, sebab apa dah pun break major ni, so tak pasti. Tapi maybe apa yang berlaku hanya naik kawasan ini saja, kemudian price jatuh ke kawasan ini. So kalau ini kita perlu ubahlah kita punya trendline ni lebih kepada macam ini. Tapi now untuk sekarang Zul expected untuk yang ni lah. Ini adalah orang kata good major. Sekiranya total market dapat break balik trendline ini, kita expected price untuk total market akan melakukan lonjakan momentum yang kuat lah. So now kita monitor aja yang ni. So, tengok adakah bila dia break tu tak pasti, mungkin soon, mungkin selepas ini, mungkin ni jatuh kemudian bounce balik ni, bounce sini sekiranya dapat break yang ini. Okey, sekiranya price jatuh sini, bounce sini, bawah ini dan bounce balik, bounce tu lepas tu trendline, kita expect ada good momentum untuk total market break kita punya major resistance di 2.2. So sekira itulah berlaku. So kalau dia tak bounce, break bawah lagi, so kita support price tu jatuh bawah lah. So macam ni lah, total market jatuh, harga coin jatuh, total market naik, harga akan naik. So sekiranya untuk sekarang apa yang Zul expected untuk total market jatuh kat sini ataupun naik ke sini. Sekiranya ada naik ke sini, apa yang akan untuk sekarang ni Zul expected sekiranya ada bounce naik ke sini. So ada pergerakan macam ni, turun, naik. So yang ini pergerakan ni apa yang akan menyebabkan berlaku di Bitcoin. So apa yang Zul nampak Bitcoin, pergerakan Bitcoin pembeli apa yang berlaku, kita berada di kawasan ni, kita akan cuba di kawasan untuk test balik trendline ni. So trendline ni amat penting, trendline ni valid. Sebab apa macam cakap Zul ada terangkan di Facebook itu, kenapa trendline ni very valid. Pertama kali nak check senang je, Zul ambil Fibo, swing low, tergerak pula, lock dulu. Okay, Zul ambil ni, swing low, swing high. Sorry, Zul ambil yang pada high ini dan low ni. Tengok retracement ni kat mana. Retracement ni betul-betul dekat golden bracket Fibonacci. So sebab tu lah very valid. So sama juga yang ni. Yang ni kita tengok adakah valid. Yang ni tak valid. Sebab apa? Kalau ikutkan Fibonacci, tengok price dia itu, orang kata dia nyebok tu ke atas sini. So tak valid lah. Tak valid dia punya pergerakan. Okey, tak valid dia punya touch tu. So kat sini kita tak boleh ambil sebagai point untuk trendline. So kalau kat bawah ni, yang ni adakah value kita ambil. So kita akan tarik pula Fibonacci kat sini, swing low tu, kita akan tarik Fibonacci ni dari bawah ni ke sini. Sebab apa yang ni valid? Sebab ini di trendline. So very valid bawah ni. So kat bawah ni kita akan nampak, kita akan drop yang ini
So kita akan nampak probably yang ini. So twin light saya ni, yang ini, okey, yang ini sekiranya tengok price itu berjaya break ke atas ni, mungkin dalam kita ni kena for 1 hour, mungkin dalam untuk hari sampai pagi esok, mungkin ada kata price tu naik atas sampai sini, sentuh sini, kita ada valid lah. Ataupun price tu hanya sentuh di kawasan ni. Sebab apa, kita ada sekiranya ambil yang ni pun kita boleh ambil lagi. Tu kita boleh lagi ambil yang macam ini. So price boleh juga untuk sekarang ni minor resistance yang ini. So price ini boleh juga kata hanya buat pergerakan sedikit demi sedikit untuk sampai sini. So bila sampai kat sini, yang ini pergerakan ni very valid lah. Sekiranya sentuh tak lebih pada ni dan kawasan trend line. So 1, 2, 3. Bila 3 touch, 2 expected, tunggu saja. Bila price itu break ini, kita akan expected break aja trend line ni, kita expected price akan pump balik ke atas. So itu orang kata kalau nak tengok sama ada confirmation, sama price itu naik ataupun nak turun lagi. Tapi sekiranya price itu naik kemudian break trend line bawah ni, so break trend line ni, apa yang akan berlaku, kita expect untuk Bitcoin jatuh di 46, di good retracement dalam 46 punya. Dan apa yang akan berlaku di total market, dia expect akan berlaku di total market akan drop lebih bawah pada ni, which kita akan pergi more ke 1.8 punya price ataupun support. So sebab tu kita perlu tahu juga momentum pergerakan tu, itu yang berlaku. Kau tengoklah sekiranya total market sampai sini, kat mana price tu. Macam cakap pagi tadi, yang price tu sampai sini, tu expected untuk harga Bitcoin at least sampai di kawasan Bitcoin at least di kawasan sampai trend line tu. Dah pun sampai, drop lagi bawah, kita expected sampai bawah ni. So adakah apa yang akan berlaku di Bitcoin? Kemanakah arah market? Macam tu terangkan. Sekiranya market itu jatuh bawah adalah lebih bagus daripada naik atas. Dia bab apa? Kita perlukan good retracement. Good retracement kita adalah di kawasan 42. Sebab apa 42? Sebelum ni hampir 4 bulan, 3 bulan kita hanya bermain price di kawasan 30 dan 42. So ni kita bermain kawasan ni, price hanya bound di kawasan ni je. Sebelum ni 42 dan 32. So inilah very good support, this very good resistance. Now resistance dah bertukar jadi support. So do expected sekiranya Bitcoin jatuh dalam kawasan ini, dan sampai 42 melakukan bounce balik, very good untuk kita buat another lower height, kemudian melakukan pergerakan yang lebih besar lah. Kalau ikutkan Elliott wave punya pergerakan, Elliott wave ada 5 pergerakan. So 1 sampai sini, pergerakan 1 sampai 45, 2, kemudian 3, 4 tu 5. So inilah pergerakan dia. So expected break ini sampai di bottom break, boleh break yang ni, kemudian price return balik ke retest, kemudian yang kelima lebih dalam 1.2 macam tu. So pergerakan Elliott wave yang lebih tinggi. So itu yang expected boleh berlaku. Untuk dapat poin-poin tu kita boleh beritalah tu sekarang jauh lagi, tu tak perlu terangkan kenaikan. Yang apa perlu tengok, sekiranya Bitcoin jatuh, so jangan panik, jangan kata jual pula, tapi ambil lah opportunity di kawasan 42 dan another good opportunity di kawasan 37 ataupun 38. Drop below lagi bawah ni, meaning kita dah drop, kita price bawah trend line ni, meaning kita kembali bearish market. Dan bila bearish market, dia akan sebut baliklah video tu 20k punya price target ataupun 30. So monthly paling bawah 20k lah. So adakah akan berlaku? Tu tak expect akan berlaku. Sebab apa? Lu expected tak sampai 20, di kawasan 30 pun dah kena sauk banyak lah. Water dah kena rembat banyak. Apa yang berlaku kat sini tak sampai pun, sampai 30 je naik, 30 je naik. So lu expected sampai 30 ni memang akan ada banyak yang beli, ataupun tak berarti dalam market apa pun menjadi, boleh juga jatuh ke kawasan 20. So apa yang berlaku? Sekiranya untuk zone sendiri, Zul takkan jual pun apa yang tak jual. Zul hanya biar je. Sekiranya drop lagi bawah macam biasa, modal masih ada, kita grab je buy aset, kumpul aset, give a time, price akan naik balik. Sama macam kita tunggu 3 bulan ini, boleh bersabar 3 bulan. Apa kalau price jatuh lagi umur 3 bulan atau 2 bulan, sabar je. Sebab apa? Give a time, price akan naik balik. Sebab apa? Bitcoin masih lagi dalam correction, dibuat untuk buat next bulan. So macam cakap, kita hanya tunggu confirmation untuk betul-betul buran. Sekiranya price itu break ini, kita akan nampak buran. Untuk itu akan tunjukkan lebih chart yang lebih besar untuk anda faham kenapa price boleh lagi jatuh sampai 20k sekiranya ini berlaku. So untuk pergerakan ni,
Selagi mana tak break yang ini resistance, lagi lah kita tak berjaya untuk pergi ke all time high. Bila tak all time high, kita tak buat higher high baru. So untuk sekarang apa yang kita tengok, high high, lower low. Kemudian sekarang kita hanya tengok price hanyalah higher low. So ingat, untuk pergerakan yang lebih besar kita akan nampak high high, high lower low, higher low, lower low. So ini masih lagi dalam kamus Bitcoin lah. Dalam buku Bitcoin, price masih lagi boleh buat macam tu. Sebab cakap price masih lagi boleh jatuh 20, tapi macam mana kita nak tahu confirmation jatuh 20? Macam cakap, nak tahu confirmation senang je. Sekiranya price drop below daripada golden packet ni. Kata macam mana golden packet ni? Macam biasa, tu tarik Fibonacci, swing low to swing high, kita akan dapat golden packet. So inilah last support untuk Bitcoin. Sekiranya price break bawah ni, dia akan price untuk 25k, 26k, 20k akan kembali baliklah dalam kamus teknikal. So macam cakap, bila datang 20k kita sebut 20k, bila dah tak ada 20k kita tak sebutlah 20k. Now Zul expected hanyalah untuk kenaikan. Sebab apa? Zul expected untuk bounce di kawasan ni, drop ni dan melakukan ke atas lagi. So itu adalah pergerakan Bitcoin. Sekiranya anda tak faham lagi, boleh di ruangan komen apa pun yang tak faham, nanti Zul akan sharekan. So lalu kita pergi ke Ethereum sikit. So di Ethereum, apakah yang Zul expected akan berlaku? So untuk Ethereum, okay, apa yang Zul cakap semalam, price jatuh ni momentum naik balik. So Zul cakap kita ada lagi major resistance. Sekiranya gagal, kita boleh drop balik ke bawah ni. Now dah pun jadi drop balik. So trendline ni dah tak valid, kita boleh delete. So now kita seperti kat mana price ni? Kalau ikutkan, kita cari Fibonacci swing low to swing high, kita akan expected golden packets ni. So support dia adalah sini. So tengok price pun dah kembali betul-betul. So sekiranya Ethereum break bawah ini lagi, kita akan expected price akan jatuh lebih bawah, iaitu break yang ni, dan kita akan expected net Fibonacci punya retracement di kawasan 27 dan berapa. Macam cakap, kalau Bitcoin ada good retracement di 42, Ethereum ada good retracement di kawasan 27. Macam tu 42 dan 7 ni, untuk 42 untuk Bitcoin, 2.7k untuk Ethereum adalah very good position. Memang kalau siapa jatuh tu, untuk Zul ni memang Zul takkan lepas lah. At least tak kisahlah berapa mana masuk, Zul akan try top up maybe 100, $200 untuk Ethereum, $200 untuk Bitcoin. Memang Zul akan grab opportunity di point apa, very good position buy. So kenapa Zul perlu lepaskan? Sebab tu cakap, bila price naik kita tengok layan je. Contoh apa yang berlaku kat sini, adakah Zul akan buat pembelian? Zul tak pembelian, Zul layan saja. Tapi dulu Zul ada buat pembelian kat sini. Sebab apa? Untuk long term tak masalah. Kalau untuk long term, Zul buy kawasan ni dah berlaku profit. Tapi sekiranya ada lagi dropping bawah, Zul anggap ini adalah satu another opportunity untuk buy lagi harga tengah murah. So ingat, dalam kita invest, kita cuba bila harga murah kita buy, bila harga tengah naik kita relax, kita sandar je kat kursi, tengok je harga price naik, ada good retracement kita buy. So kata jangan takut beli masa harga bawah, takutlah beli masa harga tengah top. So itu untuk Ethereum. So tadi ada yang tanya tu untuk SRP. So let's go SRP pun lama agak tu tak tengok, dalam seminggu agak. So untuk SRP, apa sekarang punya SRP tu punya pendapat? Untuk SRP masih lagi belum berjaya break daripada box support dia. So macam cakap, mana-mana coin yang kembali ke box support adalah very good position untuk buy untuk long term. Tu siapa nak berminat untuk simpan Ethereum, bolehlah simpan SRP, bolehlah beli sekarang ni. Sekiranya price tu bermain bawah kawasan support, ini aku kata sedikit bad news lah untuk market. Sebab apa? Sekiranya price tu berada di bawah ni, kita expected untuk dia recovery lambat lah. So macam sebelum ni aku cakap, sekiranya price tu berjaya break support, so bila berjaya break support, aku kata price, aku kata free run, dia boleh buat pergi ke major resistance. Bila sampai major resistance, barulah kita ada nampak sedikit lagi tentangan untuk SRP mungkin jatuh. Tidak siapa yang berlaku di Bitcoin, Ethereum sekarang ni, di BNB, price sampai sini dan berlaku rejection tu. Sama juga Bitcoin, SRP. Sekiranya SRP berjaya break keluar dari support ini dalam 1.4 dolar, $1.40, $1.45 lebih kurang tu. Sekiranya break ini, kita seperti price tu akan boleh naik dengan drastik, at least sampai ke first touch untuk major box dia dalam 2.2, dan baru tengok adakah momentum kuat lagi ataupun ada momentum bounce balik ke bawah. So untuk macam cakap, untuk kamu tu punya technical, whatever price dalam kawasan box orange adalah very good position untuk buy untuk long term. So adakah price boleh jatuh lagi? Yes, price boleh juga jatuh lagi. Tapi macam cakap, kalau nak tunggu price bawah kita tak tahu bila. Tapi whatever price in good position buy, kita buy saja, ambil je opportunity. Profit atau tidak itu bergantung. Kalau profit,
kita layan. Kalau drop bawah, kita ambil lagi untuk dollar cost average untuk turunkan kita punya average per unit price. Bila kita buy di atas dan kita buy banyak di bawah, so price per unit tu akan drop. So tak perlu tunggu price tu naik atas ni, hanya naik sikit je dah untung. So itulah orang panggil dollar cost average ataupun price per unit, mengurangkan cara-cara nak mengurangkan price per unit. So macam mana tengok, kita tengok MicroStrategy. Siapa nama dia? MicroStrategy. Okay, so lupa nama dia. So MicroStrategy, apa yang dia buat bila dia price, sepatutnya price dia itu harga tertinggi dia beli, maknanya harga tu dalam 40-30 lebih, tapi bila price jatuh 29, apa dia beli? Dia buy lagi lebih banyak di kawasan tu. Bila dia buy lagi banyak, dia tak perlu tunggu, MicroStrategy tak perlu tunggu harga ke 30 baru dia profit. Dia hanya perlu tunggu at least sampai 25, dia buy tu dalam 42 tu, tak, dia masuk first buy dalam 42 lepas Elon Musk. So average dia 42, kemudian price jatuh bawah 30, apa dia buat? Dia buy lagi bawah lebih banyak. So bila dia buy bawah, kita tambah tolakkan semua bahagi, kemudian average per unit dia jatuh hampir 30. So dia tak perlu tunggu sampai harga 42 untuk naik, dia hanya perlu tunggu price tu naik 30 dan terus untung. Sebab tu juga kita dollar cost average. Sebab juga dalam invest ni anda perlu kawal lah punya modal. Sebab apa? Bila habis modal, habislah anda punya strategi. Sebab apa? Saya cakap jangan habiskan modal anda. Good strategi, buy dulu 10%, whatever kita ada good position, kita buy. So kalau very good position, contoh macam ni, contoh SRP ni mandi dalam kawasan bot, kalau ada nak target, contoh nak target lah ada 1000 coin, yes, tak ada masalah, anda buy terus 1000 coin, tu layan je. Sebab apa? Very good position untuk buy dan berlaku naik, macam apa yang Zoom buat di Cardano. Di Cardano SRP sebelum ni, Cardano untuk SRP ni sebelum ni Zoom buy 1k coin SRP adalah di kawasan ni. Sebab apa? Zoom nampak dia breakout dan dia buat retest, good retestment, so buy terus 1000 tu, tak payah buy 10%. Sebab apa? Cakap very good position untuk buy bila kawasan ni. So price melakukan kenaikan, layanlah profit sekejap, kemudian Bitcoin jatuh dan semua crash. So now kembali balik ke atas. So now untuk Ethereum, untuk SRP Zul masih lagi negatif. Dubai tu dalam 1.3, so now price 1.2, so masih lagi dalam negatif. Tapi dekat betul tak jual pun, betul tak panic sale pun, price jatuh the whole saja. Sebab apa? Dia tahu very good position, given time price akan naik balik ke atas. So cakap be strong, be diamond hand dalam market. Sekiranya anda buat berjaya tu, anda boleh kawal lah anda punya mesti. So guys, itu aja untuk malam ni. Tak banyak yang Zul banyak kan, tak banyak yang share, tapi banyak lebih better je. So guys, itu aja untuk malam ni, pergerakan price apa yang akan berlaku di Bitcoin, Ethereum. So kita perlu tengok di Bitcoin dan total market secara keseluruhan apa yang akan berlaku. Bila tengok total market, apa berlaku total market, kita tahulah apa yang akan berlaku di coin, dan apa yang berlaku di Bitcoin akan efek juga di all coin. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. Follow tu punya Facebook agak, link ada di description bawah, untuk anda tidak terlepas update-update terkini seperti yang ini. So guys, itu aja. Please like, please subscribe. Jumpa lagi malam esok, pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.